Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Tan. Hari ini, Cikgu ingin mengajar Geografi Tingkatan 2, Bab 2, Peta Topografi. Tetapi, bab ini Cikgu akan rakamkannya kepada 2 siri. Jadi, sekiranya kamu adalah pertama kali mengunjungi ke channel Cikgu, maka mohonlah tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya kamu tidak terlepas video siri kedua dan juga video-video geografi yang seterusnya. Baiklah, kita mula belajar. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menyatakan maksud peta topografi, mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan dalam peta topografi, nyatakan rujukan grid, nerangkan perbezaan kegunaan rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Tunjuk cara membaca rujukan grid 4 angka dan 6 angka untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi. 2.1 Maksud peta topografi. Apakah maksudnya peta topografi? Baik, dalam peta topografi, dia akan menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Contohnya kita lihat di sini. Ini adalah contoh peta topografi. Pelajar sudah belajar bentuk muka bumi semasa tingkatan 1. Jadi bentuk muka bumi, dia dibahagikan kepada tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan juga pinggir laut. Jadi jika kita lihat peta topografi ini, kita juga dapat lihatkan bentuk muka buminya. Okey, contohnya jika garisan yang coklat ini, ini adalah kontur. Maksudnya sini merupakan tanah tinggi. Dan tempat yang ditanam oleh sawah padi ini merupakan tanah pamah. Dan di sini terdapatnya sungai Marong. Maka itu adalah bentuk muka bumi saliran. Dan akhirnya di sini merupakan laut. Jadi semua bentuk muka bumi dapat ditunjukkan dalam peta topografi. Baik, nombor 2. Di dalam peta topografi, dia akan mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Baik, ini contohnya peta topografi. Jika garisan melintang adalah macam ini. Baik, contohnya, boleh lihat. Ini dia garisan grid yang melintang. Manakala garisan grid yang menegak adalah yang macam ini. Okey, ini juga wujud dalam peta topografi. Baiklah. Seterusnya, ciri-ciri peta topografi. Yang pertama, dia mesti mempunyai tajuk. Ini merupakan tajuk. Petunjuk. Ini adalah petunjuknya. Petunjuk, dia akan menunjukkan semua maksud kepada simbol yang kamu gunakan. Baik, dan skala. Ini adalah skala. Ini adalah ciri yang pertama. Baik, ciri yang kedua, menggambarkan ciri pandang darat fizikal, iaitu ciri semula jadi. Belajar pandang darat fizikal maksudnya semua ciri-ciri yang wujud semula jadi. Okey? Dan ciri pandang darat budaya adalah ciri buatan manusia. Maksudnya yang dibina oleh manusia adalah pandang darat budaya. Okey, jadi dalam peta topografi dia akan menggambarkan dua ciri ini. Baiklah, kita cuba. Kita cuba bezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya yang terdapat di peta batu karang ini. Baik, kita lihat yang nombor 1, kontur. Jika kontur, cikgu sudah kata dia adalah tanah tinggi. Jadi, dia adalah fizikal. Kerana tanah tinggi termasuklah bukit, gunung, itu adalah wujud semula jadi. Baik, yang kedua, sungai. Sungai juga adalah
Ya, fizikal juga. Padang darat fizikal. Yang ketiga, padi sawah adalah budaya. Mengapa? Kerana padi ini perlu ditanam oleh manusia. Jadi, dia adalah budaya. Yang keempat, jalan raya. Jalan raya juga dibina oleh manusia kan? Jadi, dia juga adalah pandang darat budaya. Baik, pertempatan. Pertempatan adalah kawasan kediaman kita, iaitu rumah. Jadi, rumah dibina oleh manusia. Jadi, juga budaya. Getah. Getah perlu ditanam oleh manusia. Jadi, budaya. Sekolah juga budaya. Balai polis budaya. Pejabat pos budaya. Jadi, di dalam peta topografi ini, ciri pandang darat fizikal hanya terdapat 2 sahaja. Baiklah, ketiga, peta ini dilukis menggunakan skala. Kamu lihat, ini adalah skalanya. Dan simbol-simbol tertentu. Inilah simbol-simbol yang digunakan. Okey, simbol-simbol yang digunakan dalam peta topografi. Baik, 2.2, garisan timuran dan garisan utaraan. Dua ini merupakan garisan grid. Apa itu garisan grid? Garisan grid merupakan garisan-garisan dalam peta topografi yang dilukis secara menegak dan melintang. Dan dia boleh dibahagi kepada 2. Iaitu garisan timuran dan garisan utaraan. Baik, kita lihat garisan timuran dulu. Garisan timuran merupakan garisan grid yang dilukis secara menegak. Aku tunjukkan, ini contoh peta topografi kan. Baik, kita cuba lihat yang ini. Ini merupakan garisan yang menegak. Betul tak? Jadi ini semua merupakan garisan timuran. Baik. Garisan timuran juga merupakan garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Jika kamu lihat, dia ialah menunjuk ke arah timur. Garisannya juga bergerak ke arah timur. Jadi, garisan grid itu dinomborkan dan nilainya ialah semakin bertambah ke arah timur. Kita lihat nilai garisan timuran. Ini dia. Yang di bawahnya. Nilainya akan kadang-kala ditulis di bawah atau kadang-kala dia juga mungkin ditulis di atas. Jadi kita lihat nilainya. Dia dari 10 bertambah ke jadi 11, 12, 13, 14. Dia adalah semakin bertambah ke arah timur. Okey? Jadi dia dinamakan garisan timuran. Manakala garisan utaraan merupakan garisan grid yang dilukis secara melintang. Okey, kita lihat balik peta ini. Lihat garisan ini. Ini merupakan garisan utaraan yang dilukis secara melintang. Okey? Baik, yang kedua, garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke utara. Dia menunjukkan ke arah utara. Dan garisan grid ini dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Baik, kita lihat nilai garisan utaraan. Ini dia. Biasa nilai garisan utaraan adalah tulis di sebelah tepi. Okey, sama ada di sebelah kanan atau sebelah kiri peta topografi anda. Jadi kita lihat di sini. Inilah nilainya. 15, 16, 17, 18, 19. Nilainya adalah semakin bertambah ke arah utara. Jadi namanya garisan utaraan. Okey. Baik, ini perbezaan antara garisan timuran dan utaraan yang tadi cikgu terang.
Timuran ialah secara menegak. Utaraan adalah secara melintang. Timuran adalah menunjuk kedudukan ke arah timur. Manakala utaraan ialah ke arah utara. Jadi timuran dia nilainya semakin bertambah ke arah timur. Keutaraan ialah semakin bertambah ke arah utara. Baik 2.3, rujukan grid. Kegunaan rujukan grid menentukan kedudukan sesuatu tempat ataupun lokasi ataupun objek pada peta topografi. Apakah maksudnya? Contohnya, sekarang cikgu bagikan kamu sehelai peta topografi. Dan cikgu ingin tahu bahawa kedudukan untuk Kampung Selesa. Jadi jika pelajar belum belajar menggunakan rujukan grid, jadi macam mana pelajar nak terangkan bagi cikgu kedudukan Kampung Selesa di atas peta topografi ini? Jadi mungkin susah untuk nak tentukan kedudukannya, betul tak? Sekarang kita belajar caranya. Apa yang dimaksudkan dengan rujukan grid dulu? Pelajar mesti tahu apa itu rujukan grid. Rujukan grid dia adalah kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Maksudnya, kita ambilkan, contohnya, ini ialah apa? Garisan timuran, betul tak? Nilainya 30, 31. Ini ialah nilai garisan timuran. Baik. Dan garisan utaraan, ini contohnya. Dan ini adalah nilainya. Contoh saja ya angka itu. Katakan kita sekarang nak carikan kedudukan untuk titik hitam ini. Jadi dia kata apa? Dia kata nak kombinasi, iaitu gabungkan nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraannya pada titik persilangan. Jadi kita lihat garisan apa ataupun garisan timuran yang mana satu ialah bersilang di titik ini. Ialah 30. Manakala garisan utaraan yang bersilang di sini, di titik ini ialah apa? 53. Jadi kita mesti gabunglah dua nilai ini. Nanti cikgu akan ajarkan cara yang lebih jelas. Nombor 2, terdapat dua cara untuk menyatakan rujukan grid, iaitu adanya rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Nombor 3, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, ikuti dengan nilai garisan utaraan. Jadi contohnya di sini, nilai garisan timuran ialah 30. Betul tak? Jadi kita tulis 30 dulu. Manakala yang bersilang atau merentas titik hitam ini, garisan utaraannya nilainya ialah 53. Jadi kita tulis di belakang 53. Dan depan jangan lupa mesti letak RG, iaitu rujukan grid. Jadi inilah jawapannya. Okey? Baik, perbezaan penggunaan rujukan grid 4 angka dengan rujukan grid 6 angka. Jika rujukan grid 4 angka, ia adalah menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam segi 4 grid. Contohnya, kawasan hutan, pertanian, pelombongan, kampung. Cikgu bagikan contoh. Ini adalah peta topografi. Contohnya, jika kita nak menyatakan kedudukan untuk Kampung Jujur. Tetapi, Kampung Jujur itu, dia bukan satu titik saja, betul tak? Dia merangkumi satu kawasan yang luas. Jadi, pada masa inilah kita perlu menggunakan rujukan grid 4 angka. Jadi, untuk semua tempat yang melibatkan atau merangkumi kawasan yang luas, kita mesti guna 4 angka. Contoh hutan juga. Pertanian contohnya macam
kebun sayur ke, ataupun sawah padi ke, ataupun ladang getah ke, atau pelombongan atau kampung. Semua yang melibat kawasan luas, kita guna 4 angka. Baik, manakala rujukan grid 6 angka, ia menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik. Kedudukan objek yang spesifik atau kecil. Contoh, sekolah, masjid, kilang, hospital. Contoh ini, jika kita nak menyatakan kedudukan sekolah. Sekolah ini, dia satu titik sahaja, satu tempat sahaja. Dia bukan satu kawasan yang luas kan? Jadi, kita pada masa ini menggunakan rujukan grid 6 angka. Jika dalam peta ini, contoh balai polis, pejabat pos, dua-dua ini kita pun perlu guna rujukan grid 6 angka. Okey? Biasanya yang menggunakan simbol titik. Simbol titik. Dia akan gunakan rujukan grid 6 angka. Baik, cara untuk membaca rujukan grid. Kita mula-mula lihat membaca rujukan grid 4 angka dulu. Soalannya, nyatakan rujukan grid 4 angka bagi kampung Jujur. Langkah pertama, tentukan segi 4 grid bagi kedudukan kampung Jujur dalam peta topografi. Carikan mananya kampung Jujur. Ini betul tak? Jadi inilah segi 4 grid kampung Jujur. Okey? Baik. Yang kedua, rujuk nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraannya. Jadi, kita lihat dulu nilai garisan timuran untuk kampung Jujur. Iaitu ada 11, ada 12. Betul tak? Dan garisan utaraannya ada 17, ada 18. Ini adalah nilai garisan utaraan. Maka, mana satu yang kita nak baca? Kita tidak boleh baca dua-dua. Jadi, kita rujuk penjuru barat daya segi 4 grid ni. Maksudnya, dalam segi 4 yang merah ini, kita bacalah nilai yang terdapat di penjuru barat daya. Mana arah barat daya? Masih ingat tak pelajar? Buat ulang kaji sikit. Ini adalah arah barat daya. Jadi, jika katakan kita ada segi 4 grid, okay? Inilah sudut ataupun penjuru barat daya. Kita bacalah nilai yang terdapat di sini. Okay? Jadi, jika kita rujuk balik sini, inilah penjuru barat daya. Okay? Baik, nombor 3. Baca nilai garisan timuran dulu. Jadi, kita bacalah garisan timuran iaitu sini. Betul tak? 11. Ikuti dengan nilai garisan utaraannya. Ini garisan utaraannya iaitu 17. Jadi, semasa kita nak baca kedudukannya ialah macam mana? Depan mesti ada RG. Lepas tu, baca garisan timuran dulu. 11. Okay, diikuti dengan 17. Inilah jawapan untuk rujukan grid 4 angka. Okay, kita carikan dulu mana segi 4 gridnya dan bacalah nilai yang terdapat di penjuru barat dayanya. Okay. Baik, next kita nak belajar membaca rujukan grid 6 angka. Soalannya, nyatakan rujukan grid 6 angka bagi kilang. Mananya kilang? Jadi kita mesti perhatikan kedudukan kilang dalam segi 4 grid 31, 31, 3. Ini dia kilang. Ini dia segi 4 gridnya. Okay. Baik, nombor 2.
Bahagikan jarak di antara garisan timuran 31 dan 32 kepada 10 bahagian yang sekata. Kita mesti bahagikan ni kepada 10 bahagian. Mengapa? Kerana kilang ini, tengok dia letak di tengah-tengah segi 4 grid ini. Jadi kita tidak tahu garisan timuran ataupun garisan utaraannya yang tepat. Jadi kita terpaksalah bahagikannya kepada 10 bahagian. Okey, dan nomborkannya dari 0 hingga 10. Contoh macam ni. Okey, kita bahagikannya kepada 10 bahagian dan namakan atau nomborkan dia. Okey, dari 1, 2, 3, 4 hingga 10. Baiklah. Langkah yang seterusnya, bahagikan pula jarak di antara garisan utaraan 53 dan 54 kepada 10 bahagian yang sekata. Ini kita juga perlu bahagikannya kepada 10 bahagian dan nomborkannya dari 0 hingga ke 10. Jadi inilah caranya. 0 ialah di 53. Okey. Lepas tu diikuti 1, 2, 3 hingga ke 10. Iaitu sampai 54. Baik. Langkah seterusnya, dapatkan titik persilangan garisan timuran dengan garisan utaraan yang merentas kilang. Sekarang kita nak tahu bahawa mana satu garisan timuran yang merentas kilang. Garisan ini, betul tak? Garisan ini yang merentas kilang. Jadi, nilainya ialah 314. 314 adalah nilai garisan timuran. Ini dia nilai garisan timuran 314. Manakala garisan utaraan yang merentas kilang pula ialah garisan ini. Dia merentas kilang kan? Jadi nilainya ialah 533. 533. Bukan nilai garisan utaraan. Okey. Jika kita sudah ada dua nilai ini, maka kita sudah boleh menentukan kedudukan kilang dalam peta. Iaitu kita gabungkan nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan. Tetapi sebelum itu mesti tulis RG di depan. RG 314 33. Baiklah, untuk siri ini cikgu ya sampai sini sahaja. Tetapi untuk menguji pemahaman pelajar terhadap bab ini, cikgu telah sediakan kuis-kuizi. Okey, linknya terdapat di dalam description video. Jadi cikgu berharap semua pelajar cuba menjawab. Okey? Dan terima kasih kamu menonton video ini. Cikgu berharap kamu boleh subscribe dan juga aktifkan loceng notification. Sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Maka kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.